Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini dapat lagi kita sama-sama bersiaran secara live, secara langsung dari rumah kediaman masing-masing, dan kita sudah pun berada pada hari yang ketiga arahan supaya kita berada di tempat kediaman masing-masing, stay at home, yang ini ialah bertujuan untuk memastikan rantaian virus ini dapat diputuskan dan mengurangkan kadar positif COVID yang disahkan pada setiap hari. Dan kemarin kita telah pun menyaksikan bagaimana kenyataan daripada Kementerian Kesihatan menyebut bahawa kemarin mencatat hari yang keempat kadar positif COVID ini lebih daripada 100 kes, tetapi walaupun demikian trendnya semakin menurun. Dan insya-Allah kalau ini dapat dilakukan secara konsisten, bila trend ini semakin menurun, setiap hari semakin menurun, mungkin kurang daripada 100 dan seterusnya sampai kepada tidak ada kes baru, insya-Allah dalam masa 14 hari ini, mengikut kajian pakarnya, bahawa virus ini akan dapat dibasmi dengan sendirinya kerana ia hanya boleh bertahan selama 14 hari sahaja di dalam perumahnya, dalam badan manusia selaku perumahnya, dan kalau dia tidak menjumpai perumah yang baru, maka dia akan terhapus dengan sendiri. Tetapi sebenarnya banyak lagi cabaran yang perlu kita hadapi. Di antaranya ialah negara-negara yang masih belum lagi mengenakan perintah berkurung, negara seperti Indonesia sebagai contoh. Walaupun kita di sini sudah pun mungkin kes ini sudah tidak ada, tetapi bila negara-negara jiran tidak mengenakan sekatan seperti ini, adalah tidak mustahil kes itu boleh berlaku kembali. Jadi sebenarnya cabaran di hadapan kita ni masih lagi banyak, yang saya melihat bahawa secara peribadi ia hanya dapat dibasmi apabila vaksin ini dapat ditemui. Akhirmal YB khutbah tadi, khutbah mana hari ini seluruh masjid tidak dibenarkan untuk mengadakan solat Jumaat. Abdul Rahman Hamzah, cantik studio. Ni studio biasalah, studio di rumah saja. Baik, seterusnya ini yang merupakan harapan kita. Jadi apabila vaksin ini berjaya ditemui, insya-Allah pada ketika itulah, mengikut kajian pakar perubatannya, virus ini dapat dibasmi secara rasmi, secara pastinya. Selagi tidak ditemui vaksin yang dikaji oleh manusia ini, walaupun kita buat kawalan pun, tetapi sekiranya berlaku satu kes sahaja bolos ke Malaysia sebagai contoh, ia tetap akan mendatangkan kesan. Jadi kesannya begitu banyak. Saya melihat bahawa kesan daripada COVID ini sangat banyak, terutamanya dari sudut ekonominya. Berbagai sektor akan mendapat kesan yang tidak dapat kita jangka selepas daripada ini. Satu artikel saya baru baca tadi ialah bagaimana harga minyak mungkin akan jatuh sehingga kepada $5 per barrel. Bajet 2020 diunjurkan, dibuat bajet 2020 berdasarkan kepada harga minyak $62 per barrel. Dan kalau $1 jatuh lari,
Pakar-pakar ekonomi menyatakan bahawa pendapatan negara akan berkurangan sebanyak 300 juta setiap tahun untuk $1 yang lari daripada unjuran. Jadi bayangkan, kalau kita membuat unjuran pendapatan negara ialah $62 per barrel untuk harga minyak yang diproducekan oleh Malaysia, apa kesannya kalau minyak ini jatuh sehingga $5, berapa puluh bilion yang kita akan rugi, dan itulah yang akan membawa kesan kepada pembangunan negara ini secara keseluruhannya. Saudara Muhammad Hafiz penyampaian yang jelas, alhamdulillah. Terima kasih Khairul Fadilah. Idola, terima kasih. Jadi ini merupakan kebimbangan kita. Jadi kalau betul minyak ini jatuh sehingga $5, banyak sektor-sektor yang akan terjejas. Antaranya dari sudut development, dari sudut bantuan kerajaan kepada rakyat. Sudah pasti di sana akan ada bajet-bajet yang terpaksa dipotong. Kalau sebelum daripada ini, Petronas menjadi tali hayat kepada kerajaan Malaysia. Apa-apa kerajaan boleh ambil daripada Petronas. Tetapi kali ini, kalau sekiranya minyak ini jatuh sehingga $5, kita menghadapi suasana yang sangat-sangat membimbangkan selepas daripada ini. Itu dari sudut pendapatan negara. Belum lagi kita bercakap dari sudut sektor pelancongan. Kalau pelancongan terjejas, bagaimana rantaian daripada pelancongan ini yang akan menyebabkan kehidupan rakyat semakin tertekan dan semakin tersepit. Rantaian daripada pelancongan ini, di sanalah akan adanya sektor pemakanan, import ekspor dan sebagainya. Suramnya ekonomi ini saya jangka akan dapat dirasai sehingga ke akhir tahun ini. Akhir tahun tetap akan dirasa suram. Tapi walau bagaimanapun, pada peringkat sekarang ialah kita hendaklah mengutamakan kepada usaha untuk menyelamatkan nyawa. Muhammad Fitri Cik Hashim, minyak turun lagi, minyak turun rakyat senang. Ya betul, minyak turun rakyat senang. Turun harga minyak kita senang. Tetapi ingat, itu bukan kesenangan yang hakiki. Walaupun minyak turun, tapi kalau rakyat tidak ada duit nak beli minyak, tidak ada gunanya. Kalau minyak turun, pendapatan negara pun semakin turun. Itu yang kita bimbangkan. Bagi sebuah negara pengeluar minyak seperti Malaysia ini, kebergantungan kita kepada revenue atau kepada hasil yang dijana oleh Petronas ini sangat tinggi. Sebagaimana saya sebut tadi, $1 harga minyak lari, harga minyak jatuh $1, maka tidak mustahil negara akan kehilangan pendapatan, dan mengikut kajian pakar ekonomi, $1 yang lari, negara akan kehilangan pendapatan sebanyak 300 juta ringgit Malaysia. Kalau $3 jatuh, 1 bilion kita akan kehilangan pendapatan. Bayangkan $62 diunjurkan, jatuh sehingga $5, artinya dalam $50 lari harga minyak. Jadi bayangkan bagaimana kemungkinan di sana lebih kurang kita akan kehilangan pendapatan mungkin sehingga 20 sehingga 25 bilion, yang akan menyebabkan satu angka yang sangat besar. Itu baru kehilangan pendapatan. Belum lagi kita bincang soal kerancakan ekonomi di bawah ini, kerancakan ekonomi. Kalau kita nak supaya rakyat berbeli, rakyat berniaga, rakyat beli, rakyat menjual dan sebagainya, iaitu kerancakan ekonomi, sudah pasti perlu ada suntikan. Macam mana kerajaan nak suntik dana untuk nak merancangkan ekonomi kalau kerajaan pun sudah hilang dari sudut pendapatannya? Jadi ini di antara perkara yang kita bimbang berlaku dalam negara kita pada hari ini. Saudara yang saya kasih sekalian, baik, yang berikutnya, terima kasih kepada semua. Pendapatan negara lagu mana ni? Saya tertinggal bah, saudara Fuad. Pendapatan negara sangat-sangat membimbangkan lah kalau $, kalau harga minyak ni turun. Baik, 6.9 bilion YMDB in progress. Baik, saudara yang saya kasih sekalian, hari ini kita nak bincang tentang beberapa lagi doa yang boleh kita baca di antara untuk kita mengelakkan daripada terkena virus COVID ini sebagai satu usaha, satu ikhtiar yang diajar oleh Nabi SAW. Saudara Cik Mukhtar, Cik Suh, YB doakan kami selamat, pelajar Kelantan di Aceh, Indonesia. Salam tuan-tuan daripada Aceh, daripada Malaysia. Semoga bapak-bapak di Aceh, Indonesia di sana sihat-sihat sentiasa, insya-Allah. Nanti apabila tamat belajar, sila pulang balik ke Malaysia, ke Kelantan. Baik, Abdul Razak Endut, mohon agar ada perundingan dengan syarikat penerbangan. Tolong banyak tiket
gagal dapat refund kerana babak ini agar ada win-win situation. Kita dimaklumkan bahawa ada refund daripada AirAsia kalau sekiranya berlaku pembatalan penerbangan dan sebagainya, kita boleh refund balik tiket itu. Ada caranya, boleh carilah. Tetapi walaupun mungkin tidak semua, tetapi di sana ada cara-cara yang telah ditetapkan oleh syarikat penerbangan. Walaupun demikian, syarikat penerbangan pun berada dalam situasi yang sangat membimbangkan pada hari ini, dalam keadaan semua penerbangan terpaksa dibatalkan. Kita umpama sedang berada pada situasi, kalau kita pernah tengok cerita seperti World War II, cerita cerita zombie yang telah pun menyerang seluruh dunia, itulah barangkali itulah situasi yang sedang kita alami pada hari ini. Penerbangan terpaksa dibatalkan dan sebagainya. Ini sebagai mukaddimah sahaja. Kita tidak tahu selepas daripada ini, apatah lagi kalau berlakunya hari kiamat yang sudah tentu menjanjikan perkara yang sangat-sangat lebih daripada itu lagi, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, iza zulzilatil ardu zilzalha, bila bumi digoncangkan dengan sehebat-hebat goncangan. Assalamualaikum tuan apa khabar? Nampak ceria? Alhamdulillah ceria, sebab makan sokmo. Duduk di rumah ni makan sokmo, sikit-sikit makan. Rindu Ustaz Las jumpa di Meranti atas bantuan banjir. Ingat doa alhamdulillah. Kita hantar bantuan banjir di Meranti, insya-Allah. Tahun ni kalau banjir kita pergi atas pula bila mai air lah. Tapi kita harapkan supaya kerajaan yang telah kita tubuhkan di peringkat federal ini dapat menyegerakan pembinaan tembok banjir, tambatan banjir yang telah pun dibuat dengan begitu tinggi di sebelah Thailand. Soal tebatan banjir inilah yang menjadi soalnya, dan di antara ahli parlimen yang seringkali mengutarakan isu ini ialah YB Kalah daripada Rantau Panjang. Jadi bila YB Kalah masuk dalam kabinet, kita harapkan ada sesuatu yang dijanjikan kepada rakyat Rantau Panjang dan juga Pasir Mas yang berada di persebelahan, sehingga memastikan air banjir daripada Thailand itu tidak datang ke Malaysia, khususnya di jajahan Pasir Mas. Terima kasih saudara-saudara yang memberikan sokongan untuk live kita pada petang ini. Saudara Cik Mukhtar, beras yang mahal dah sehari dua ni YB. Ya, beras ya memang mahal sikit lah. Kena belajar makan beras Malaysia lah. Kerana import export di antara Siam di antara Thailand dengan Malaysia agak terhalang, dan juga begitu juga pengkalan haram. Saya dimaklumkan bahawa tentera Thailand telah pun mengetatkan kawalan di antara Malaysia dengan Thailand. Jadi banyak urusan yang tergendala. Jadi belajar untuk makan beras biasa. Banyak kitab ustaz patut hujah ustaz penuh dengan fakta bukan auta. Tak ada lah kitab-kitab yang beli semasa belajar sejak daripada sekolah menengah lagi. Dan ini belakang saya ni kitab-kitab hadis, dan ni saya berada di ruang library. Kalau ada masa boleh datang untuk datang ke kediaman saya ni lah. Kitab di belakang saya ni, kemarin ada orang yang minta untuk buat review kitab. Sebenarnya kitab ni belakang ni banyak lah. Yang ni Sahih Bukhari yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kemudian ini tafsir Quranul Azim yang dikarang oleh Ibnu Katsir, di antara tafsir yang terkemuka. Sahih Taghrib wa Tarhib Al-Imam Al-Hafiz Al-Munziri. Banyak kita bincang lain kali soal kitab ni. Salam dari Tawau, Nur Hafizah Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang berikutnya, kalau nak buat kerja gilat lundang boleh ke ustaz? Kalau boleh duduk di rumah masing-masing. Rumah masing-masing insya-Allah. Baik, yang berikutnya saudara yang saya kasih sekalian, saya nak baca satu hadis Nabi SAW. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim, menyebut bahawa dalam satu hadis yang disebut bagaimana Nabi SAW, kita pilih hadis yang disebut oleh Nabi SAW. Kata Nabi, qala Rasulullah SAW, Qul huwallahu ahad wal mu'awwizataini hina tumsi wa hina tusbihu salasa marrat tukfika min kulli syai'in. Kata Nabi SAW, bacaan Qul huwallahu ahad wal mu'awwizataini. Apakah al mu'awwizataini? Al mu'awwizataini adalah dua pelindung, iaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ia dinamakan sebagai al mu'awwizataini.
Qul huwallahu ahad dan di plus dengan al-mu'awwizatani hina tumsi wa hina tusbih, iaitu ketika dia duduk alik petang dan ketika dia duduk alik pagi. Berapa kali? 3 kali. Tukfika min kulli syai'in, akan melindungi kamu daripada segala sesuatu. Maknanya kita baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Sekali. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas 2 kali. Dan juga kali yang ketiga baca 3 kali, sebanyak 3 kali pada waktu 3 round pada waktu pagi dan 3 round pada waktu petang. Tukfika min kulli syai'in, akan melindungi kamu daripada segala sesuatu bala pun, insya-Allah. Kita baca doa ini pada waktu pagi dan pada waktu petang. Saya telah ajar kemarin bahawa di antara doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. 3 kali sebelah pagi dan 3 kali sebelah petang. Di antara doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai ikhtiar, sebagai ikhtiar. Banyak lagi faktor-faktor lain, tetapi sebagai satu ikhtiar kita baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas 3 kali pada waktu pagi dan 3 kali pada waktu petang. Mak Faqih akih kemah ustaz, tahniah atas usaha untuk pengisian ini. Insya-Allah sambil-sambil duduk di rumah ni, duduk saja bila-bila mengasuh anak dan makan, tak ada kerja lain, kita cuba untuk nak buat pengisian. Assalamualaikum Abi Fadli, salam dari Doha Qatar, saudara Muhammad Afnan dari Doha Qatar. So bagaimana dengan Qatar sekarang ni? Kaifa bi ikhwanina al-muslimuna fi Qatar, kaifa ahwalukum wa kaifa tusbihun wa kaifa asbahtum? Ya, ada apa? Nak duduk sila. Kita ramai pendengar kat depan ni, ramai pendengar. Jadi saya tetap asal bagi ruang kepada pendengar-pendengar kita kat depan ni. Baik, yang berikutnya kita cuba baca komen sambil-sambil kita baca doa. Orang jauh pun tengok live Sayuti Busu, orang jauh pun tengok live. Alhamdulillah. Akram Ikrami, Ustaz, lagu mana pandangan kata boleh buat solat Jumaat di rumah mengikut mazhab Hanafi dengan jumlah 4 orang. Ni kena bahagian especially bahagian dia lah. Tetapi kita yang berada di Malaysia ni, yang confirmnya kita ada pihak agama kita sendiri, pihak agama, berkuasa agama yang telah menetapkan bahawa tidak ada solat Jumaat yang boleh didirikan dan kita sembahyang Zuhur di rumah sahaja. Dan solat Jumaat ni dia ada syarat-syaratnya. Jadi untuk apa kita talfiqul mazahib? Untuk apa kita nak pindah mazhab-mazhab dalam keadaan kita tidak ada keperluan? Contohnya, sebagai contoh, kita ambil air semayang, ambil wuduk, kemudian kita tawaf. Di sana kita ada keperluan untuk pakai pandangan mazhab lain. Pakai pandangan mazhab lain supaya wuduk itu tidak terbatal kalau bersentuhan dengan bukan mahram. So terpaksa pakai pandangan mazhab lain. Tetapi dalam situasi kita di Malaysia pada hari ini, yang tertakluk pada yang kita tahu bahawa solat Jumaat ini hendaklah diadakan dengan kebenaran daripada pihak berkuasa agama. Bila pihak berkuasa agama sendiri menetapkan bahawa tidak diadakan solat Jumaat demi menjaga masalah lebih besar, iaitu masalah nyawa, maka di sana tidak ada keraguan. No doubt, tidak ada keraguan, solat Jumaat tidak perlu untuk diadakan. Jadi tidak ada sebarang keperluan untuk kita nak ikut mazhab lain untuk mengadakan solat Jumaat. Bahkan pula terpaksa pula cari untuk nak khutbah dan sebagainya. Jadi saya nampak tidak ada keperluan. Walaupun demikian, terima kasih Ustaz Akram. Ni taja tanya yang ni saja nak nanya. Baik, Rusila clear, Firdaus Purnama cerah terang. Alhamdulillah Ustaz Sungkai Perak clear. Terima kasih perkongsian ilmu. Molek buat live berduet TKP NKP lah. Afnan. Ustaz Afnan. Dia buat live tak mudah. Live dari Penang bersama dengan YB Julutong. Baik. Yang berikutnya, jadi ini di antara yang diajar oleh Nabi SAW, iaitu kita baca bismillah, qul huwallah dan muawwizataini. Muawwizataini ini ialah 2 pelindung. Kenapa dibaca dengan al-muawwizataini? Ada ceritanya. Kalau kita merujuk kepada tafsir Al-Qurtubi, di kat belakang saya pun ada tafsir Al-Qurtubi. Ini juzuk yang ke-30 ni. Ini dah berlebu kerana buat kuliah. Dalam tafsir Al-Qurtubi dalam juzuk yang ke-30, bila kita baca tafsir surah Al-Falaq dan surah An-Nas pada akhir ni, dia menyebut bahawa di antara sebab kenapa al-muawwizataini ini diturunkan,
Ialah kerana digelar sebagai Al-Mu'awwizatain ini ialah kerana Nabi SAW pernah disihir oleh seorang Yahudi, sehingga Nabi terasa dia telah melakukan sesuatu tapi dia belum buat sebenarnya. Lalu malaikat telah datang kepada Nabi dalam mimpi dan mengajar Nabi supaya membaca Al-Mu'awwizatain ini, iaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Dan dikatakan bahawa bagaimana sihir dikenakan ke atas Nabi ini ialah diambil rambut Nabi dan diikat pada sikat dan diletakkan di dalam telaga, lalu ditunjukkan pada Nabi tempat-tempat baca. Kita baca Al-Mu'awwizatain ini bersama dengan Qul huwallahu ahad 3 kali pada waktu pagi dan 3 kali pada waktu petang. Ustaz, ada satu kaedah yang dibuat di Terengganu, saya share, kalau Kelantan boleh buat pun comel. Kaedah gapo ni baik. Tok kosek langsung pun ada juga, banyak tok kosek lah pada lebunya. Baik, kemah TKP clear molek, alhamdulillah. Jadi ini yang diajar oleh Nabi SAW, iaitu kita baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Serang baca 3 round alik pagi dan 3 round alik petang. Kata Nabi, siapa yang baca ini ketika pagi, ketika petang dan ketika pagi 3 kali, tidak akan ditimpa oleh mudarat sedikit pun. Baik, yang berikutnya saya nak baca di antara lain hadis Nabi SAW sabda dalam hadis, disebut bagaimana dalam hadis, bacaan tu boleh dibaca pada air tak ustaz? Tidak disebut dibaca dalam air ke baca luar air ke, tidak. Kita baca dan kita yang diajar Nabi baca. Tapi kalau kita nak baca dalam air, nak tiup dalam air, nak minum, itu terpulang masing-masing. Tapi nak kata bahawa bila kita baca dalam air ini akan menjadi khasiat sesuatu, tidak. Khasiat terhadap air itu perlu diajar oleh Nabi SAW. Kalau Nabi tak sebut, kita tak boleh nak kata lagu tu. Kita tidak boleh nak mendakwa begitu. Kerana agama ini perkara yang tauqifi, perkara yang datang daripada Nabi SAW, tidak boleh direka-reka. Kalau orang ni kata kita kena baca dalam air akan jadi comel, air akan jadi obat. Kalau gitu, mari orang kedua, orang ni kata saya nak baca di roti canai pun jadi obat. Mari orang yang ketiga, saya nak baca di wah deria pun jadi obat. Tak akan hancurlah agama kalau masing-masing mengikut pandangannya. Sekadar yang diajar oleh Nabi, siapa yang baca surah ini, bacalah. Tak perlu kita nak tambah baca di air dan sebagainya. Baik, yang berikutnya, kecuali ada hadis yang menunjukkan bahawa Nabi pernah baca di air. Sesi soal jawab, sesi live, boleh nak soal jawab, boleh. Soal boleh, jawab ni belum tentu lagi, pasal soalan ni banyak. Abi Kristina Paluh Tendung jelah molek, alhamdulillah. Orang Paluh, alhamdulillah, gam oleh orang Paluh. Baik, yang berikutnya, boleh beri nasihat untuk jadi insan yang baik, alhamdulillah, kita pakat nasihat lah. Baik, Nabi sebut dalam hadis qala Rasulullah SAW, hadis yang kedua, kita baca, man qala idza kharaja min baitihi bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Siapa yang keluar daripada rumahnya kemudian dia baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Yuqalu lahu, akan dikatakan kepadanya, kufita wa wuqita, cukuplah kepada kamu dan kamu diberikan pelindungan dan dijauhi oleh syaitan. Jadi baca doa ini kalau tuan-tuan nak keluar daripada rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Baca doa ini untuk keluar daripada rumah, diajar oleh Nabi SAW. Terima kasih kongsi ilmu. Shah Alam terbaik, clear. Suara macam mana hari ni, pakai mic hari ni. Dan Putatan Sabah, YB rindu kat kitab-kitab belakang tu, tapi sayang habis musnah banjir besar 2014. Beli pula lah, pergi Mesir beli. Saya pun rumah saya ni pernah berlaku banjir besar, cuma alhamdulillah sempat selamatkan kitab-kitab yang ada. Baik, yang Kedah clear. Orang Kedah, USJ Subang Jaya clear. YB Ustaz, alhamdulillah sayu sikit hari ni sebab rumah dekat masjid selalu meriah hari ni sunyi. Ya, kita semua sayu. Saya yakin ini kali pertama dalam sejarah. Kita tak pernah bayangkan bagaimana solat jemaah tidak dapat didirikan sepenuhnya di bumi Malaysia ini.
tetapi itulah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala yang telah berlaku dan kita terpaksa untuk nak menerima situasi seperti ini. Saya yakin kita rasa sayu bila dengar orang azan kita tak dapat nak pergi, tapi menjaga masalah nyawa ini jauh lebih penting. Kerana sekarang ini ialah untuk nak jaga masalah nyawa. Tuan-tuan sekalian, ini saat yang kita ada sangat kritikal. Kalau kita tak jaga pada saat ini yang sangat narrow space, yang space-nya sangat sempit, kalau kita tak jaga peluang pada masa ini, kalau kita terlepas virus ini spreading pada seluruh negara, kita akan terlepas peluang. Tak mustahil kita akan menjadi seperti negara Itali, yang telah berlaku pada hari ini, yang telah menyebabkan kematian beribu-ribu orang setiap hari. Jadi kalau kita tidak ambil peluang sekarang ini, tidak mustahil virus ini akan tersebar. Sekarang alhamdulillah baru 100 kes setiap hari, 100 lebih, dan insya-Allah pada hemat pihak kerajaannya, jika kita mengenakan sekatan seperti ini, kes ini akan semakin turun. Kita tengoklah bagaimana kes-kes setiap hari. Tetapi jangan kita rasa cukup selesa, kerana kes yang dilaporkan pada hari ini sebenarnya bermula 2-3 hari lepas ataupun seminggu yang lepas barulah dikesan sebagai positif. Jadi kemungkinan bila dikenakan sekatan ini, kesannya kita dapat lihat mungkin 2-3 hari lagi, seminggu selepas sekatan. Jadi kita cuba tengok bagaimana kesannya. Tetapi secara sepintas lalunya, kita sudah boleh tengok jalan-jalan raya yang sudah pun lengang dan sebagainya, menunjukkan bagaimana rakyat memberikan kerjasama kepada kerajaan. Dan ini bukan soal politik, tuan-tuan, bukan soal politik. Bagi kerjasama, jangan keluar daripada rumah, kurangkan contact person dengan siapa-siapa yang asing, yang di luar daripada circle kita, kecuali keluarga kita yang kita tahu circle-nya ini. InsyaAllah kalau sama-sama buat ini, InsyaAllah kita dapat memastikan virus ini dapat dibatasi. Ada orang kata bahawa tak apa, saya yakin pada Allah Ta'ala, saya yakin tak kena saya. Ya, mungkin tak kena awak, tetapi mungkin anda tidak kena virus ini, tetapi anda sendiri sudah menjadi pembawa dalam keadaan yang tidak disedari. Ada setengah orang yang antibodinya kuat, tetapi bila dia kena virus ini, dia tak ada kesan, tapi dia sendiri sudah menjadi pembawa. Dia salam dengan orang tu, salam dengan orang ni, dia bawa pada orang tu, bawa pada orang ni, dia alhamdulillah selepas 14 hari okey je, memang antibodi dia kuat. Tetapi orang yang dia jangkitkan itu, adakah kita tidak rasa bersalah? Kita telah menjangkitkan virus ini kepada orang tua, kepada kanak-kanak yang tidak bersalah. Saudara yang saya kasih sekalian, baik, terima kasih. Kitab ustaz di belakang itu saja celah puluhan ribu, tak sampai puluhan ribu ringgit. Yang kat belakang ni berapa ratus je. Baik, pagi hari bawa timbulan mandi sunat hari raya Kemah TKP Ambo, moga siap maju jaya. Allah, terima kasih pantun daripada Osman Yunus. Saya nak beli pantun, tak boleh. Mamak Ridwan, ustaz, adakah perintah kawalan berkorban ini mungkin akan dilanjutkan? Ya, saya jawab, tidak mustahil akan dilanjutkan kalau sekiranya penurunan ini berjaya mencatat kes penurunan, tetapi tidak mencapai target yang diletakkan oleh kerajaan. Let's say mungkin kita capai 30 kes setiap hari, 20 kes, 30 kes, tidak mustahil akan dilanjutkan. Mungkin 2 minggu lagi sehingga mencapai sifar peningkatan, supaya bagi memastikan bahawa seluruh negara ini, seluruh Malaysia ini dapat diselamatkan daripada virus. Dan ini hanyalah percubaan. Saya nampak bahawa ini hanyalah percubaan dahulu, melihat setakat mana kawalan ini berjaya untuk nak dilaksanakan oleh kerajaan, oleh rakyat. Dan Menteri Pertahanan baru saja buat pengumuman sebentar tadi bahawa pada hari Ahad ini tentera akan ambil alih proses untuk mengawal pergerakan, kerana dalam masa 3-4 hari ini nampaknya rakyat sukar untuk didisiplinkan. Yang duk lepak kedai kopi masih lepak kedai kopi. Jadi tidak mustahil hari Ahad ini kita akan menyaksikan kereta kebal parking atas jalan raya, tentera bawa M16. Jangan takut, tuan-tuan sekalian. Ia untuk mengawal kita supaya berdisiplin, untuk kawal kita supaya berdisiplin. Duduklah di rumah masing-masing, tuan-tuan sekalian. Habiskan makanan-makanan yang ada di dalam peti sejuk masing-masing. YB sepatutnya jadi menteri belia, tak apalah, orang lain pun dah ramai tu. Baik, Hamka Auliat from Maryland, Friday. Terima kasih. Assalamualaikum.
Ikrami kuat menanya Akram ni, Ustaz Akram ni, Ustaz tolong beri tip sikit-sikit nak hafal Al-Quran musim-musim kuarantin ni, boleh? Nak derah. Nak ngapal Al-Quran mudah ya. Tak ngapal tu kita ulang ayat itu sebanyak 40 kali. Ulang ayat 40 kali, ulang 40 kali, kemudian kita mula menghafal. Tak rasa tak payah lagi, ulang pula 40 kali, tengok Al-Quran, tengok mushaf, ulang baca, kemudian mulalah menghafal. Insya-Allah kita diberikan oleh Allah Ta'ala taufik untuk kita menghafal Al-Quran yang nak kita baca. Itu dari sudut usaha kita. Yang pentingnya serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Quran ini tuan-tuan sekalian, walaqad yassarna al-Quran li zikri fahal mim mudakkir. Allah Ta'ala sebut kami mudahkan Al-Quran ini untuk diingati, untuk dihafal, untuk dibaca dan sebagainya. Tetapi orang yang menyusahkan untuk nak hafal ini ialah orang itu menyusahkan dirinya sendiri. Ustaz bila nak masuk live TV tanyalah Ustaz. Tak apa, tak masuk live TV pun, masuk live FB pun ramai dah duduk menanya. Ni payah dah nak jawab ni, sorang-sorang. Tentera bukan ambil alih tapi membantu PDRM, betul? Saudara Mak Beri, saya nak betulkan tu, bukannya ambil alih tapi membantu. Mainnya masih lagi terletak di bawah kuasa polis. Terima kasih saudara Mak Beri, betulkan term yang saya gunakan. Tentera bukan ambil alih tapi membantu polis, PDRM, kerana negara ini masih bukan diletakkan di bawah keadaan darurat. Terima kasih YB Parlimen Ambo, bangga berasa, alhamdulillah, ya betul membantu ya. Terima kasih saudara Mak Beri. Mak Beri ni orang Kampung Bukit, Kampung Bukit Wakah Baru. Apakah pandangan Ustaz kalau Kementerian Kesihatan datang ke rumah untuk melakukan pemeriksaan kesihatan? Mohon pandangan Ustaz. Terpulang kepada kerajaan memutuskan bagaimana. Saya rasa bahawa setakat hari ini tidak ada apa-apa ketetapan daripada Kementerian Kesihatan untuk nak masuk dalam rumah ke rumah. Tidak ada apa-apa ketetapan ya untuk masuk rumah. Balik masih belum sampai ke tahap itu. Kecuali mereka dapat maklumat ada suspek yang menyembunyikan sakit ini, mereka berlindung di bawah di dalam rumah kediaman yang tertentu, mereka boleh untuk nak masuk ke dalam kediaman itu. Walau apa pun patuhilah kepada arahan pihak yang berkuasa. Pandangan Ustaz, supermarket masih beroperasi atau bagi masa tertentu sahaja? RSF Sufi, orang bacok ni. Apa pandangan Ustaz? Supermarket bahasa, memang supermarket kena beroperasi kerana ia membekalkan barang-barang keperluan, tetapi saya kira masa boleh dihadkan kepada, jangan lagi pada 10 malam, pada waktu-waktu tertentu sahaja. Dan saya nampak bahawa sudah ada kedai-kedai yang dihadkan untuk nak berfungsi ini. Supermarket saya rasa masih boleh berfungsi, cuma dipanggil apa, load di dalamnya itu, kalau mega mall dan sebagainya, load di dalamnya ini yang menjual perkara-perkara yang tidak kaitan dengan keperluan asas seharian, itu boleh ditutup. Telefon, aksesori, bunga dan sebagainya. Jadi tetapi walaupun demikian, kedai-kedai runcit perlu beroperasi, kerana kalau kedai runcit ditutup, ia lebih menyebabkan situasi yang panik di kalangan rakyat dengan masyarakat. Saya tibusu, bacalah walaqad yassarnal Quran hingga akhir 4 kali surah Al-Qamar. Ya, terima kasih atas perkongsian. Baik. Nutup mulut dan cuci tangan tak ada di kedai ni Ustaz, bila nak tambah? Ini sepatutnya kerajaan sepatutnya memberikan keutamaan kepada supply yang berkurangan ini. Saya nampak bahawa kerajaan perlu mendengar rintihan rakyat bahawa bekalan mask topi muka ini telah pun berkurangan dan perlu untuk ditambah. Hari ini Menteri Datuk Syamudin, Menteri Luar, menyatakan bahawa kerajaan China sudah sudi untuk nak memberi sumbangan dengan Jack Ma melalui Alibaba dan sebagainya, bagi sumbangan. Tapi macam mana kaedah supaya bantuan ini sampai kepada rakyat? Ini kita kena bincang balik. Ya, mungkin ada sumbangan, tapi kita yang kat sini macam mana nak terima sumbangan? Tetapi seperti saya sebut tadi bahawa kalau kita tak perlu untuk keluar, jangan keluar. Dan kalau tak ada penutup muka ni, carilah apa-apa yang konvensional, balutlah dengan kain, walaupun tak cukup spek dan sebagainya. Paling tidak jangan serah diri begitu saja atas alasan tidak ada bekalan topi muka dan sebagainya. Baik, YB jadi kerja ejah cepat flyover Wakah Baru. InsyaAllah kita ejah cepat. Ahli Parlimen Tupak ni salah seorang timbalan menteri dalam kabinet Tan Sri Muhyiddin, bagi tahu kepada ahli Parlimen Tupak, flyover Wakah Baru tu kena siap cepat sikit. Tetapi ialah kabinet ni naik, kemudian berlaku krisis COVID
yang 19 ini mungkin tak sempat untuk kita buat banyak lagi perancangan. Sekarang ini pun menteri-menteri diminimalkan fungsi mereka, terpaksa diminimalkan fungsinya. Yang hanya boleh mengeluarkan kenyataan berkait dengan COVID ini hanya beberapa orang menteri sahaja. Perdana Menteri, Ketua Polis dan anggota-anggota MKN, beberapa orang sahaja yang boleh mengeluarkan kenyataan. Jadi ini bukan zaman di mana semua menteri nak bercakap. Tak perlu. Jangan kerana nak popular semua bercakap. Tak perlu. Jangan tuan-tuan kata mana ni menteri kami ni tak bercakap. Tidak. Tapi memang itu dari sudut peraturannya tidak dibenarkan untuk mengeluarkan kenyataan. Bismillah. Alhamdulillah. Terima kasih saudara Hasmah Ismail. Nutup mulut tu jika tinggal kat rumah tak perlu pakai. Tak perlu. Begitu juga. Kalau duduk di rumah je tak payah pakai hand sanitizer. Cukup guna air dan sabun. Betul. Kalau kat rumah tak payah pakailah hand sanitizer tu. Cukup kita basuh dengan sabun. Pastikan menggunakan kaedah yang betul. InsyaAllah kuman-kuman COVID ini dapat kita hindarkan. Yang paling penting kita duduk di rumah, jangan menerima tetamu daripada luar. Ada orang luar datang, hantar barang kat luar sahaja. Kemudian kita ambil dan pastikan barang ini kita dapat, kalau boleh bersih kita bersihkan, kurangkan kontak. Dan selepas daripada ini, kalau kita rasa lepas COVID ni tak apalah, pergilah jumpa ziarah tu dan serikanlah ukhuwah kita yang berseri bagaikan bunga sekuntum tu. Maknanya sekarang ini tuan-tuan sekalian, tak perlu untuk kita fokus kepada macam mana ni ukhuwah ni, tak. Ini untuk nak selamatkan nyawa. Kecuali sampai ke peringkat nyawa terancam, itu perlu. Jiran kita tak boleh makan kerana duduk seorang diri sampai peringkat nyawa terancam, masak makanan bagi kat dia, letak kat pintu dan sebagainya, itu perlu. Kerana bila kepentingan nyawa bertemu dengan kepentingan nyawa, barulah kita boleh untuk bertolak ansur. Tapi kalau setakat kepentingan nyawa bertemu dengan kepentingan nak jaga hati, kepentingan nyawa itu lebih penting. Harap YB buat ceramah bab perjuangan di MUA. InsyaAllah Seri Kumar. Kita ejahlah lepas mana kita pergi ke MUA. YB doa-doa Kedah jadi sebahagian kerajaan pusat. InsyaAllah. Setuju pasal nutup mulut tadi, Razwan Abdul Hamid. Ya, nutup mulut tadi memang betul. Kalau kita duduk di rumah, tak perlu pakai nutup mulut tu. Tak perlu pakai nutup mulut. Duduk di rumah, apa pentingnya? Tetapi bila kita berada di luar. Jadi, kalau nutup mulut ni, ataupun mask ni, sudah pun kurang, kita tidak ada mask ini, antara caranya ialah kita tak payah keluar. Makanan pun dah ada kat rumah. Saudara Nikji Nazmi, terbaik pencerahan YB Ustaz. Mohon pejuang-pejuang tabligh kita yang belum buat saringan, sila buat saringan. Ya, kepada kawan-kawan tabligh yang pergi ke Masjid Seri Petaling, kita minta supaya buat saringan lah. Buat saringan. Ni buat apa ni? Video ke? Baik, saudara Aidil Azhar, handsome seumur Ustaz Ali kita. Alhamdulillah. Syahid Abdul Rahman, makan dah ke? InsyaAllah kita belanja lepas ni lah. Mujahidah Dini Kelantan ni, semoga ujian ini berakhir sebelum menyambut bulan puasa ni, InsyaAllah. Tetapi saya secara peribadi membuat jangkaan bahawa Ramadan ini kita tidak, virus ini ataupun isu ini masih belum lagi dapat kita tangani secara sepenuhnya. Hatta kalaupun kita dapat tangani di Malaysia, tapi di seluruh dunia mungkin masih lagi ada. Jadi saya jangka bahawa Ramadan ini adalah merupakan Ramadan yang agak suram untuk rakyat Malaysia. Walaupun demikian, teruskan ibadat puasa, hidupkan malam dengan solat tarawih. Madinah Ramadan yang biasa dibuat di Kelantan pun sudah pun ditangguhkan. Mungkin Aidilfitri ini pun tidak seceria seperti selalu, tetapi insya-Allah kita kembali kepada fitrah. Kita raikan Aidilfitri ini setakat mana yang kita boleh raikan dalam situasi keterbatasan bagi menjaga maslahat nyawa. Muhammad Fauzan, Ustaz jaga diri insya-Allah. Terima kasih Salahuddin Sanusi, terima kasih. Akhukum fillah, Ustaz tolong pantau sikit Khalid Sama. Untuk cakap nak pantau. Baik. Daripada Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, man nazala manzilan summa qala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa lam yadurruhu syai'un hatta yartahil min manzilihi zalika. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang pergi ke satu-satu tempat,
ataupun dia balik ke rumah dia, ataupun pergi ke tempat mana-mana, ke satu rumah mana-mana, kemudian dia baca sebelum masuk ke rumah tersebut, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Saya ulangi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Boleh ulang? Cuba ulang. Oh, lari dah pun. Pendengar kita sudah lari. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dia baca ini, lam yadurruhu syai'un. Dia tidak akan ditimpa dengan mudarat hatta yartahil min manzilihi zalika, sehinggalah dia keluar daripada rumahnya itu. Dia masuk dalam rumah, tak akan kena mudarat itu. Jadi baca apa dia? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Boleh baca? Tak ingat? Ingat ke tak ingat? Tak ingat. Tak apa. Dengar sekali lagi. A'udzu a'udzu. Ulang dengar sikit. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Boleh baca? Tak apalah. Tuan-tuan boleh ulang ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita pergi mana-mana, kita masuk rumah, kita baca doa ini. YB Ammar Aiman, YB doakan kami anak Malaysia di Mesir semua terhindar dari penyakit COVID-19. Semakin rancak juga di sini makin meningkat dan kematian juga 6 orang. Kerajaan dah isytihar cuti pengajian 2 minggu. Pintu udara pun dah tutup. Tak boleh keluar masuk dah. Jadi baik sahabat-sahabat di Mesir, jaga diri baik-baik. Di Mesir jaga diri baik-baik. Supaya jangan kita terkena dengan COVID ini. Dan di Mesir saya sebut dah kemarin bahawa di sana banyak yang bersesak-sesak di sana sini dan sebagainya ini. Jadi jaga diri, jangan kita terkena dengan penyakit-penyakit dengan virus-virus seperti ini. Baik. Amin Zulhilmi, Ustaz bersembang dengan siapa? Dengan pendengar. Saya ada beberapa orang pendengar yang setia dalam ruang kita ini. Termasuk ada seorang pendengar cilik ni. Mari. Ada seorang pendengar ni, tapi mereka ni berada di depan saya. Ramai dalam sekitar berpuluh-puluh orang. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lagi kita baca lagi. Di antara doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik menyatakan bahawa anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal junudi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ini doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ini juga doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat kita baca pada ketika kita menghadapi COVID-19 ini. Ni dengar ni nak suruh hama ya, bukan nak suruh dengar saja-saja, tidak. Dan doa-doa yang saya baca ini adalah doa-doa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih dan boleh diamalkan. Tok mama pejabat ke rumah tu ustaz, ini rumah, cuma ruang ini kita gunakan untuk mesyuarat, perjumpaan dan sebagainya. Nik Hanif pendengar, malulah tu. Baik, ramai join live hari ini, alhamdulillah. Setakat ini tadi current view 800 lebih, ini 693. Tak apa, yang pentingnya video ini dapat dimanfaatkan. Anwar Ibrahim, acu tunjuk gambar pendengar. Mari pendengar, mari duduk sini. Orang nak tengok pendengar ni, mari. Tak sih? Tak nak. Ni pendengar mari duduk sini. Semuanya malu. Baik. Allah, jadi ini di antara diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita amalkan. Saya nak kongsi sikit bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut di dalam hadis, dawu mardatikum bis sadaqah, ataupun dawu mardakum bis sadaqah. Ubatkanlah ataupun sembuhkanlah penyakit kamu ini dengan bersedekah, dengan banyakkan sedekah. Walaupun ilmu sains tidak memberikan apa-apa justifikasi
apa kaitannya di antara sedekah dengan sembuh penyakit. Tetapi kita tidak dapat menjelaskannya dari sudut ilmu saintifik, tetapi ini disebut oleh Nabi SAW. Maknanya di antara cara kalau kita mengalami sakit dan sebagainya, itulah kita banyakkan sedekah. Dan hari ini sedekah boleh kita bagi melalui transfer online dan sebagainya. Ada orang yang minta izin, rakan-rakan Jabatan Amal minta izin, bagaimana boleh ke tidak kami nak buat misi untuk nak serahkan bantuan makanan kepada hospital dan sebagainya. Saya kata bahawa kita tidak dilatih untuk deal dengan suasana seperti ini. Kita tidak dilatih untuk deal dengan suasana seperti ini, maka elakkan untuk nak bagi makanan kepada hospital, kepada polis dan sebagainya. Boleh, tetapi gunakan dengan cara daripada dalam rumah, iaitu transfer online, bank in dan sebagainya. Dan hari ni pun kalau kita nak bersedekah, kita boleh bersedekah dengan apa jua cara yang sangat mudah. Cari mana-mana akaun elektrik, mana-mana masjid dan sebagainya, transfer online. RM10, RM20, setiap hari cuba kita amalkan. Nabi sebut, da'u mardakum bisadaqah, ubatkanlah penyakit kamu ini dengan kita banyakkan sedekah. Artinya kadang-kadang kita rasa kita terlupa bahawa dengan kita bersedekah itu, ya, pahala itu satu hal, tetapi bila kita melihat orang gembira menerima sedekah kita, hati kita juga tu rasa gembira. Betul tak? Kita bagi sesuatu hadiah pada seseorang, kita nampak dia gembira, sebenarnya kita yang lebih bergembira kerana hadiah kita diterima dan berjaya menggembirakan orang yang menerima hadiah kita itu. Bila kita bersedekah, hati kita gembira melihat bagaimana sedekah kita itu dimanfaatkan oleh penerima sedekah, dan kebahagiaan yang ditimbulkan oleh hati orang yang bersedekah itulah mungkin merupakan salah satu daripada faktor menyembuhkan penyakit. Nampak tak? Itu dari sudut kaitannya. Walau apa pun kaitan ini kita boleh bincang, tetapi yang paling penting ialah Nabi mengajar kita bahawa untuk menyembuhkan penyakit di antara lainnya ialah kita bersedekah. Jadi kalau di antara sekarang untuk nak mengelakkan daripada sakit COVID-19 inilah sebagai suatu saranan, walaupun saya sendiri mungkin nak amal ni pun tunggu masa juga ataupun tidak sehebat tuan-tuan sekalian, tetapi mungkin kita boleh banyakkan sedekah, kita bagi sedikit sebanyak sedekah dan sebagainya. Sikit sebanyak, tak banyak, sikit, kita bagi sebagai ikhtiar untuk kita nak menyelamatkan kita daripada tertimpa dengan COVID ini. YB sidang media oleh Menteri Pertahanan tadi menyebutkan tentera akan bantu polis pada Ahad ini. Boleh YB terangkan beza bidang kuasa tentera dan polis dalam mengawal perintah ini? Saya kira bahawa polis ini hanya PDRM ataupun tentera hanya bantu sahaja polis pada tempat-tempat yang dilihat bagaimana polis mempunyai limitasi atau mempunyai keterbatasannya. Antara lainnya ialah dari sudut kekuatan anggota untuk nak mendisiplinkan rakyat lah sebenarnya, bukan untuk nak menguatkuasakan undang-undang. Hari ni pun polis bukan terus tangkap dah, polis hambak, polis suraikan. Jadi ini perlukan kepada mungkin kalau nampak tentera pegang M16 ni ke, rakyat ni lain macam sikit nak menguruskan emosi rakyat. Tapi negara bukan berada pada situasi diisytiharkan darurat sehingga tentera ambil alih. Jadi sebagaimana disebut oleh pendengar kita tadi bahawa bukan tentera mengambil alih, tapi tentera hanya membantu sahaja. Tentera membantu. Hanif Cik Kamaluddin salah tertinggal sebuah perkataan. Wallahu a'lam. Beralik dengan Ustaz mengajar Pak Ahmad. Terima kasih Pak Ahmad. Kuasa masih akta polis, ya saudara Al-Karim, kuasa masih akta polis, tentera hanya membantu sahaja untuk tambahan anggota, masih guna akta perintah kawalan pergerakan. Ya betul, ini term yang tepatnya, masih menggunakan akta kawalan pergerakan, masih belum lagi diisytiharkan darurat sebagaimana darurat tahun 69 atau darurat di Kelantan pada Majlis Gerakan Negara Ambil Alih tahun 78. Tidak. Mohon Anwar Ibrahim Wuham YB dapat ketengahkan agar pihak kerajaan dapat wujudkan tabung COVID-19 untuk membantu mereka yang sepatutnya dibantu. Saya kira sudah ada cadangan di pihak kerajaan untuk nak tabung COVID-19 ini, tetapi insya-Allah kita boleh lontarkan supaya kerajaan dapat wujudkan. Tetapi yang paling penting ini ialah sekarang ialah untuk menyelamatkan nyawa. Nak selamatkan nyawa dulu.
Dan selepas selamatkan nyawa barulah akan ada isu-isu ekonomi. Sebab tu saya sebut tadi bahawa hari ini COVID-19 ini kalaupun dia dapat ditangani dari sudut menyelamatkan nyawa, kesan ekonomi ini sangat-sangat panjang. Walaupun kita hanya cuti 2 minggu sahaja, tetapi dalam masa 2 minggu inilah pekerja-pekerja industri kecil tak dapat nak bekerja. Mereka yang kais pagi makan pagi, kais makan petang makan petang, tak dapat nak menguruskan perniagaan mereka. Yang jual goreng pisang, jual air dan sebagainya mungkin akan tergendala. Jadi inilah rantaian ekonomi. Bila mereka tergendala, mereka tidak ada kuasa beli. Bila mereka tidak ada kuasa beli, peniaga-peniaga kedai runcit pun turut sama mengalami kesannya. Cumanya mungkinlah di sana adanya industri-industri yang nampak semakin segar. Industri pesanan online ataupun gig ekonomi digital yang melibatkan mereka yang menghantar makanan, yang hantar makanan terus ke rumah masing-masing ini. Di sana mungkin mengalami permintaan yang lebih. Jadi dunia pada hari ini dalam masa 2 minggu ini negara kita boleh belajar bagaimanakah menguruskan segalanya melalui online. Saya duduk di rumah dapat berinteraksi dengan tuan-tuan sekalian, ribuan telah mengikuti kuliah kita ini secara online. Jadi dunia belajar macam mana nak buat ataupun nak menguruskan kehidupan secara online. Tak mustahil inilah yang akan dilalui oleh anak-anak dan cucu kita suatu hari nanti. Eddie, mulalah senang kalau ambo jadi tukar takir. Baik. Pulau Pinang clear, alhamdulillah. Ustaz Taiping clear, Safrul Hisham. Syarifuddin Ahmad dah pakai kawe. Alhamdulillah. Ejen kawe. Ahmad Raja'i Seri Manjung clear. Syarifuddin Ahmad, Ustaz duduk mana? Duduk di rumah ni, duduk di rumah. Depan saya ni mungkin depan saya bersama pendengar-pendengar ciliknya di depan saya. Isa Tubewel Arif. Tube well. Ustaz, mungkin rakyat tak dapat kerja sampai sebulan 2. Ada tak bantuan dari kerajaan untuk rakyat yang dhaif? Setakat ini kerajaan telah mengumumkan RM600 bantuan kepada mereka yang terpaksa menangguhkan ataupun terpaksa menghentikan kerja, terjejah pendapatan RM600 kepada setiap keluarga. Jadi setakat ini itu saja bantuan. Tetapi insya-Allah selepas daripada ini, tadi pun Menteri Besar Kelantan telah mengumumkan peruntukan 5 juta untuk nak bantu rakyat. Macam mana kaedah nak bantu rakyat 5 juta ini, kita akan bincang balik macam mana nak bantu. Cuma diperuntukkan 5 juta. Untuk nak bincang, nak bantu dan sebagainya ni kena ada mesyuarat di peringkat kerajaan. Hari ini nak mesyuarat macam mana? Nak mesyuarat pun tak boleh dalam situasi larangan larangan pergerakan seperti hari ini, maka tidak ada mesyuarat dapat dilaksanakan. Sebab itu saya kata hari ini fokus untuk menyelamatkan nyawa terlebih dahulu. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat-sahabat daripada Pendang, Kedah, Comel dengar clear, Puchong clear. Alhamdulillah. Nurisah Hashim, banyak ilmu dan input saya dapat. Terima kasih. Baik, yang berikutnya, ini juga di antara diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ma min 'abdin ataupun ma min da'watin yad'u biha al-'abdu afdalu min Allahumma inni as'aluka al-mu'afata fid dunya wal akhirah. Ustaz bunyi kata pasal mah ada positif COVID dah sore, betul ke Faiz Ramli? Saya tak ada bunyi. Tak ada bunyi, tetapi mungkin di hospitality. Hospitality ni pasal mah. Cuma hospitality ni dia duduk di bawah paling merata panjang. Cuma jajahan pasal mas. Mungkin. Wallahu alam, saya tak ada bunyi lagi. Pak Mak, setuju Ustaz? Ya, terima kasih. Huraian ekonomi makro rakyat terkesan, betul. Bagi pendapat ambo, kita lah semeta lorak nego, bersihkan diri dengan munajat, pakat rapatkan hubungan sama keluarga. Moga kita kijau untuk family, menguatkan akal family, menguatkan akal family balik. Ya betul tu Pak Mak. Ambo setuju benar. Berjijak angin ambo dengan hak Pak Mak royak ni, iaitu kita semeta. Ok ni bahasa standard lah. Bahasa dia sebenarnya bahasa Kelantan tapi di standard kan. Kita semeta. Ni ialah
sabar oksnapah, mana sabar sebentar ya untuk nak hadapi ni. Jangan lorak menego, jangan lorak buka kedas. Kita tak tahu banyak lagi kesan-kesan virus yang sedang ada, dan dikatakan bahawa virus ini boleh bertahan di udara selama beberapa jam, di besi, di plastik dan sebagainya, dia boleh bertahan. Jadi walaupun situasi ekonomi ni selepas 2 minggu ni kita dibenarkan untuk keluar dan sebagainya, saya sarankan pada waktu itu pun kita kena pakai penutup muka, kita kena bersihkan tangan sentiasa, jangan duk petak gosi, jangan duk setuh sana setuh sini, jangan. Pastikan kita jaga tangan kita ini, sebab kesan-kesan virus ini kita tak tahu macam mana, kecuali selepas daripada vaksin ini berjaya ditemui dengan ilmu manusia yang terhad ini. Kalau dia dapat temui vaksin ini, insya-Allah kita bolehlah untuk nak sikit sebanyak kita lega, tarik nafas lega. Ayak ko bekah bah demo tu mari dengar. Kerajaan negeri Razarun Arun, kerajaan negeri boleh mesyuarat secara online. Ya, kita boleh buat mesyuarat online, tapi keterbatasannya tetap ada lah. Bukan semua pemimpin kita ni ada akses kepada online, dan kalau mereka nak kepada online pun, kalau nak buat online biasa pun kena ada staff yang mari susun dan sebagainya. Staff itu pun tak boleh keluar. Jadi sebab tu saya kata, kalau benda tu melibatkan nyawa, insya-Allah boleh. Tetapi kalau tak melibatkan nyawa lagi, sekarang ini lebih baik berada di rumah masing-masing. Suhaili Ali, saya tunggu ustaz jadi MP, insya-Allah. Sekarang pun dah jadi ahli parlimen lah, jadi MP. Terima kasih. Kita baca tadi, Nabi sebut bahawa tidak ada mamin da'watin yad'u bihal abdu afdalu min, tidak ada doa yang diucapkan oleh seorang hamba lebih afdal daripada dia berdoa, Allahumma inni as'alukal mu'afat fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Baca doa ini. Dan Nabi sebut bahawa tidak ada manusia yang berdoa dengan doa lebih afdal daripada doa ini. Jadi kita baca doa ini sentiasa, insya-Allah. Allahumma inni, baca Allahumma inni, kuat sikit, perahlah sikit. Pendengar kita dah mogok dah, dia tak nak ulang dah doa yang kita ajar. Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Saudara Muhammad Nasruddin, Assalamualaikum. Setakat ini tak ada kerajaan untuk memperbanyakkan stok emas dengan cecair pembasmi tangan serta kawalan harga, macam kerajaan Singapura menurunkan harga di pasaran untuk kesenangan rakyat. Ya, ini juga satu isu ya, untuk membanyakkan emas dan sebagainya ini. Sebab kita tahu bahawa emas ini diproduce di negara China. Jadi bila China ada isu baru ni menyebabkan barangan tak dapat nak berjalan, akhirnya emas jadi kurang di pasaran, tambah pula dengan lambakan permintaan. Jadi dalam apa jua pengajian ekonomi sekalipun, bila barang ini melalui proses permintaan yang banyak, supply tidak ada, demand tinggi, akhirnya dia akan jadi masalah. Jadi untuk nak tangani ini, Menteri Luar tadi telah buat kenyataan bahawa kerajaan China sudah sanggup untuk nak supply dengan begitu banyak. Mereka di China pun ada isunya, sebab isunya bukan isu kita di Malaysia sahaja, isu ini adalah isu seluruh dunia. Jadi Singapura saya yakin mereka bolehlah nak banyakkan, tapi kerana mereka rakyat mereka sikit terkepung dalam pulau itu sahaja, jadi bila mereka nak keluarkan lambakan itu boleh. Tetapi sampai satu masa kalau keadaan ini berterusan, mereka juga akan mengalami situasi yang sama. Jadi ini di antara doa-doa yang diajar oleh Nabi SAW. Banyak lagi doa-doa yang kita boleh ajar, cuma yang kita boleh baca. Tetapi tuan-tuan sekalian, kita cuba untuk nak amalkan doa-doa yang telah kita baca tadi, yang telah kita ajar sebelum daripada ini. InsyaAllah selepas daripada ini kita akan berkongsi doa-doa yang lain dan juga beberapa pengajaran-pengajaran yang lain, insyaAllah. Wan Zulkhan, Ustaz nak tanya, betul ke virus ini ciptaan manusia? Wallahu a'lam. Ada teori-teori yang kata ini ciptaan manusia. Negara China kata tentera Amerika yang bawa. Ada yang kata ada makmal di China telah pun bolos virus ini. Setakat ini saya rasa kita tidak boleh nak buat spekulasi, dan bukan masanya untuk kita cari virus ini ciptaan siapa. Bukan masanya kita nak cari virus ini ciptaan siapa. Sekarang ini kita selamatkan dulu nyawa. Selepas daripada nyawa selamat, risiko kurang, pada masa tu kita cari sehingga ke lubang kelawar sekalipun siapa yang buat virus ini. Kan kita cari, pada masa tu kita cari.
Ustaz bagi pick card line. Ada juga suruh bagi pick card line. Sempena dengan COVID ni, nak cari pick card line lagu mana? Nak ayat pick up line. Boleh. Semua pintu telah tertutup. Semua pintu telah tertutup. Yang terbuka hanyalah pintu hati saya. Tu pick up line. Bawa lah. Baik. Yang berikutnya, terima kasih YB Ustaz atas perkongsian pada hari ini. Ustaz berkenaan penangguhan bayaran pinjaman bank selama 6 bulan. Betulkah ya ada moratorium yang dia telah pun ditawarkan oleh Maybank dan bank-bank yang berikutnya, cuma kena isi borang, ada borangnya dan apply dengan bank selama 6 bulan. Anda ada loan, tak payah bayar. PTPTN pun dah tangguh selama sebanyak 3 bulan. Jadi kita minta daripada kerajaan, kalau apa lagi pinjaman-pinjaman lain tekun dan sebagainya, yang ini kita boleh mohon penangguhan supaya penangguhan ini kita boleh mohon supaya dengan itu boleh meringankan sedikit bebanan bulanan kita. Kita ni kalau nak bayar potong rumah, potong kereta dan sebagainya, itu menyebabkan kita hilang lebih separuh daripada pendapatan. Jadi bila kita boleh sikit sebanyak untuk buat penangguhan bayaran ini, saya kira bolehlah kita nak menarik nafas lega bagi mereka yang bagi pendapatan isi rumah kita. Cuma tinggal lagi ialah rakyat yang tak sebelum ni pun tak buat loan pun, tak layak nak buat loan pun. Jadi mereka ni nak potong macam mana lagi. Jadi di situlah golongan B40 atau lebih teruk lagi mereka yang dalam yang B20 ni, yang 20% yang paling bawah ini. Yang ini lebih teruk lagi. Jadi ini perlu kepada perhatian yang khusus. Tengok PCYB Datuk Hisham semalam, bantuan tu dah sampai betul, dan dihalukan kepada frontliners medical team, iaitu lebih perlu. Ustaz, bekalan berah untuk asnah dan susah untuk bekalan mereka yang tak makan gaji, terutamanya untuk paling bersemah terutamanya. Kalau ada yang perlu, kena nyatakan nombor telefonnya, mana rumahnya supaya kalau ada orang yang boleh hantar, kalau dia boleh ambil, kita letak kat mana-mana dia ambil, sebab nak menghalang contact person tu. Kalau ada mereka yang betul-betul memerlukan tu, siapa yang betul memerlukan, ada gambarnya mana ke, kita boleh ikhtiar lah. Kita tak nak ada orang yang tak boleh nak makan pun, tak boleh nak makan sempena daripada dalam situasi COVID ini. Jangan ada sampai yang tak boleh nak makan. Mujahidah, terima kasih YB Ustaz atas perkongsian pada hari ini. Zairi Zaidi, Ustaz cadang kerajaan bagi pengeluaran KSP untuk rakyat. Ya betul. Ini satu cadangan yang baik. Dibenarkan pengeluaran K daripada SP untuk rakyat dalam mungkin 1,000 ke 2,000 ke. Pintu taubat masih dibuka. Haji Johari, Ejud Hamim. Ya betul. Pintu taubat masih dibuka. Jadi saya kira itulah saja pada perkongsian kita pada petang ini yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita jumpa lagi pada besok hari, insya-Allah, dengan kongsian kita baca hadis-hadis yang sahih, doa-doa yang kita boleh amalkan sempena dengan dalam situasi kita menghadapi COVID-19 ini. Teruskan perjuangan kita untuk stay at home, berada di rumah kita masing-masing, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Finish.